video macam mana SMD, kebanyakannya buat SMD, dia buat reflow process. So dalam soalan kepada guru-guru yang belum jawab tutorial, minta jawab ya. Right, dan ni memang kebanyakannya salah bahagian dekat area mana prevention. Failure prevention ni adalah inspection lah. Berapa kali dia inspect untuk kat board tu, berapa kali dia inspect baru dalam proses reflow proses tu. So saya akan tunjuk satu video. Satu video ni pun dia agak pendek, pada masa yang sama saya akan explain, saya akan ulang semula macam mana dekat most company yang buat board yang ada SMT component. Cuba enter your screen. So video ni dia memang paling general. So yang pertama ni dia akan masukkan PCB tu. So masukkan PCB dia macam saya kata, dia akan paste solder paste tu dulu. So bila dia pastekan solder paste tu, dia habis masukkan solder paste pakai PCB stencil. PCB stencil ni dia diperbuat daripada stainless steel. So macam mana dia buat ialah dia tebuk lubang mengikut pad tersebut, size pad. So dia ada PCB, dia tekap stencil, kemudian dia sapu PCB paste. Ini yang proses yang sedia ada di setiap kilang yang membuat produk yang menggunakan SMT component. Kemudian apa proses apa mesin tu buat, dia akan yang ni solder inspection yang pertama. So ni solder inspection sama je dengan maksud failure prevention. So failure prevention ni dia inspect kat mana yang ada defect. Maksudnya ada tak solder, kat mana ada point yang tak kena solder paste, kat situ je. Ini maksudnya ini inspection yang pertama. Alright, kemudian lepas dia dah inspect, selalunya inspect yang pertama ni dia ada tiga inspection. So inspection yang pertama memang normally manual inspection. Pakai pengantar besar, kemudian dia inspect. Nombor yang kedua ialah pick and place. Ambil komponen dan komponen tu letak dekat board yang dah ada solder paste tu. So bila dah letak banyak, mesin pick and place memang sangat, saya pergi kilang memang saya tentu newbie kan. First time saya datang memang laju lah, dia bunyi zuk gitu. Kalau kat sini saya rasa bunyi ada juga. Dia agak menarik lah. Kemudian dia inspect lagi. Okay, kat sini dia akan inspect ada side overhang ke, ada toe overhang ke, ataupun ada end overhang. Kat sini time ni dia guna kriteria IPC kat sini dia akan orang QC tu perlu ada teori tu untuk check visual inspection. Bila dah sini dia tengok, tapi selalunya bila komponen terlampau kecil, sebab bila manufacturing benda terlampau kecil, dia tak dapat tengok. So dia akan ada lagi inspection yang kedua. Selalunya side overhang, toe overhang ataupun end overhang ni jarang orang nak inspect terlampau detail, sebab most likely komponen yang dihasilkan daripada banyak company memang terlampau kecil. Kadang-kadang tak boleh solder by tangan pun. Kemudian dia akan lalu, roller tu akan lalu lagi kat sini masuk oven. Sebab dah ada komponen, dah ada komponen, dah ada PM place. PM place dia dibuat 2 kali mesin ni. Alright. Alright. So dia akan yang ni dia inspect sebab dia buat PM place tu kalau proses macam ni dia buat proses tu 2 kali kan. Kalau dia buat proses 2 kali maksud dia kena inspect 2 kali lah.
Kalau pick and place machine tu 2 kali, setiap kali habis pick and place machine, dia inspect. Tapi dalam satu proses tu, dia panggil inspection tu dia still gelas sekali je. Sebab apa gelas sekali? Sebab proses tu masih dalam proses pick and place punya machine. Kalau ikut management punya prosedur, kategori tu, blok tu dia kira satu je. So yang tadi satu, masa awal-awal tadi ialah satu inspection, failure ataupun failure prevention, satu failure prevention. Yang ni 2, kemudian barulah masuk oven. Oven ni dia bagi macam hot air yang panas, kemudian solder. Lepas tu ni yang terakhir. Yang ni yang paling detail, iaitu AOI. AOI ni nanti saya akan masa evaluation, saya akan terangkan sedikit. Dia memang setiap company yang buat PCB memang ada AOI. AOI ni adalah Automated Optical Inspection. Dia kamera tu dia check satu per satu, point by point ataupun component by component, placement by placement, ikut tak kriteria atau ikut tak standard. Sebab dia dah solder kan, dah habis solder, dia memang ada inspection. Kat sini kadang-kadang komputer dia terdapat detect benda tu defect or defect. That's why kadang-kadang lepas dia capture banyak-banyak gambar, kemudian akan ada QC akan check satu persatu. Kadang-kala sebab sekarang dah ada sistem, dia capture banyak gambar, kemudian dia dah terus set. Okay, kalau ni defect terus reject, terus buat tu terus pergi reject. Maksudnya machine yang buat. Ataupun bila dia inspect, komponen tu hilang. Kalau komponen tak ada, dia terus reject. Pun ada, machine macam tu dah ada lah. So machine tu pun dikategori, masih dikategori dalam AOI, iaitu Automated Optical Inspection. So hasil AOI ni, dia ada kamera bang. Dia ada, saya boleh slowkan sikit dia punya speed supaya kita boleh nampak. Kita ambil 0.25. Okay, ni slow motion dia. Kalau kita tengok dekat komputer di kamera tu, every detail dia boleh capture and jelas. Ada solder tak solder, point, every point dah ada ke tak ada. Kat sini yang QC kadang-kadang kalau benda terlepas pandang, dia kat sini dia akan double check balik. Solder tu bawah standard ataupun tidak bawah standard. Selalunya untuk produk satu, untuk produk kelas 1 atau produk kelas 2, dia bukan tak kisah. Selalunya mesin akan capai kriteria tu. Tapi untuk produk kelas ketiga, selalunya mesin ada problem. So most likely kalau produk tu kelas kalau produk elektronik tu produk kelas ketiga, iaitu kelas 3 yang high level, QC akan check banyak kali. Iaitu memang akan ada AOI, macam kat proses macam ni standard punya machine reflow. Kalau yang untuk high standard selalunya memang akan lebih daripada lebih bersatu, lebih berdua. Kadang-kala ada 3 machine AOI untuk cek satu board sahaja pun ada. So ni slow motion dia, macam mana dia check macam mana AOI tu working. Maksudnya kamera tu capture, dia terus transfer dekat komputer and then ataupun kat screen. Lepas tu kat screen tu, dekat bawah ni saya pernah pergi saya dah pergi kat kilang, bukan Samsung, apa nama kilang tu, NSP dekat Seremban. Saya pernah pergi ke kilang NSP kat Seremban. Dia buat satu PCB, satu modul tu. Kemudian bila dia lalu AOI, dekat bawah ni kat bawah ni ada report error. Bawah ni memang dia akan ada report error. Maksudnya pin tu ada solder tak ada solder, ataupun komponen tu hilang ke, komponen missing ke dan sebagainya. Alright, ini satu video. Ini adalah satu video yang homemade, iaitu reflow, macam mana nak buat reflow tapi di rumah. Saya tak nak, secara jujur saya tak pernah buat lagi, tapi saya ada kawan, dia belajar dekat UTM, Universiti Teknologi Melaka. Saya ada kawan yang dia memang dia pernah cuba buat proses ni.
Mungkin saya boleh lajukan supaya tak buang masa kat sebahagian ni. Oh, Allah Akbar. Salah. Okay. So, start dekat sini, bukan. Okay, so ni solder paste je. Ni maksud saya solder paste. Ni bentuk solder paste tu. Solder paste ni dia cairkan timah sekali dengan flux. Sekali dengan flux. Dia cairkan dua-dua ni, dia cairkan sekali. Supaya benda tu senang nak cair. So, that's why orang panggil untuk SMT punya production, dia panggil ni solder paste. Tapi kalau kita selalu panggil flux ni. Saya sekarang panggil dia flux sebab yalah bagi saya flux kalau flux dia maksud dia macam minyak kan. So dia lagi nama tu lagi tepat untuk produk ni macam tu lah. Tapi kalau kat Malaysia kita panggil solder paste. So ada dalam grup semalam, maaf saya tak dapat jawab sebab saya dah tidur. Kalau tak ada solder paste boleh solder tak? Maksudnya boleh proceed untuk punya boleh sebab setahu saya ada flux pen. Flux pen tu ialah flux. So untuk solder SMT, flux pen pun dah cukup dah sebenarnya kalau pakai solder hand soldering method. Ya? You tahu dia punya ratio dia? Ratio, soalan yang menarik. Saya setelah study, ratio dia ialah selalunya ratio dia ada selalunya dia berbuat daripada SN, saya tak ingat, SN and PB, lead and SN. SN, PB. SN and PB. Saya tak ingat SN tu apa? SN tu apa ya? Tin lead. Tin. Ya, hello? Ada siapa? Tadi ada orang nak tanya apa ni? Tak ada okey. SN the tin. So selalunya kalau yang selalu timah yang lead free. Maksudnya kalau lead free ni dia memang 100% lead. So memang susah nak cair. Tapi selalunya kalau timah yang kita selalu guna dia ada ratio dia sendiri. Banyak ratio. Tapi ratio yang paling bagus ataupun ratio yang paling popular ialah bukan ratio, campuran paling popular ialah campuran tin and lead. Maksud dia punya tu ialah SN and PB. Kalau kita tengok chemical periodic table chemistry tu kan, dia ada SN and PB. Yang kat situ apa dia punya, dia ada tin yang dia ada timah. 60-40. Okay, maksudnya dia 60 lead and 40 tin. So 60 supaya tin. 60 tin. SN tin kan? SN tin. 60. Oh 60 maksudnya dia senang lagi cair daripada kalau yang 100% PB. So kalau untuk solder paste ni sama je, cuma dia punya ratio flux lagi tinggi sedikit. So flux dia kan kemungkinan 70% sorry 60% tin, 30% PB and dia tambah 10% flux, dan supaya dia punya mixture tu dia jadi macam cair macam ni. Saya ambil satu benda yang saya boleh congkil sekejap ya. Oh pakai PCB saya ni lah. Okay, dia boleh jadi macam minyak macam ni. Dia punya campuran tu. So kalau untuk ni, tapi dia depends on production juga. Kalau tanya saya apa ratio paling bagus, saya tak ada jawapan sekarang. Tapi saya akan study balik. Benda ni saya pernah study dulu tapi saya dah lupa. Secara jujur saya lupa dia punya the best. Dia ada ranking. Campuran ni paling the best, campuran ni paling good environment, campuran ni paling sihat, paling healthy. Campuran ni kalau kita dia punya asap tu keluar tidak membahayakan. Ada campuran asap tu keluar sangat membahaya dalam untuk pernafasan. Memang ada setiap campuran memang ada dia macam dia punya
penjelasan pun Ya, ada. nak tanya sikit. Ya. Okey, kenapa kita perlu guna kenapa kita perlu guna unleaded dengan leaded? Kenapa? Okey. Ni soalan kalau company yang high level yang macam selalunya untuk produk ataupun sebenarnya IPC sekalipun. IPC kalau pergi kursus IPC dia akan pakai unleaded punya yang tiada pump. So kenapa tak pakai unleaded, dia good for environment. So asap yang keluar daripada timah yang cair tu kan dia akan keluar asap kan sebab daripada heating kan, daripada hasil pemanasan. Bila asap tu keluar yang unleaded yang tiada plumbum, dia sihat, dia bukan sihat, dia bagus lagi untuk environment dan pernafasan manusia. Berlainan dengan yang ada leaded. Yang leaded ni dia punya asap tu tidak sihat untuk dihirup dalam nafas. Sebab bila kita solder, of course kita nak lagi-lagi kalau yang rabun ataupun penglihatan dah kurang. Bila kita nak solder mesti kita dekat gila dengan board. Macam ni. So bila dekat board tu pasal kita kena pakai mask dan sebagainya. Kita pakai mask tu mestilah certified daripada ESD. Kalau ada kilang dia pakai double mask untuk tapi sekarang dah ada new norm. So pakai mask tu macam dah tak ada masalah kot noh. Saya dulu kalau pakai mask problem saya ialah Google ataupun spek saya buap. So antara reason saya malas nak pakai mask ialah bila saya nak buat solder tu dia buap sampai atas. Tentu sakit hati juga lah. So kalau jawapan saya kesimpulan untuk unleaded dengan leaded, unleaded ni sihat untuk environment dan pernafasan, leaded tidak sihat untuk environment dan pernafasan. Kita boleh beli ke solder paste macam ni? Macam mana? Kita boleh beli ke solder paste macam ni? Solder jenis yang solder paste macam ni? Yeah. Boleh. Memang ada dekat Shopee pun ada. Tu saya kata sebab kawan saya pernah buat yang ni proses reflow soldering dekat rumah. Ni saya nak tunjuk ya. Saya nak tunjuk video macam mana kalau tak ada mesin reflow tapi kita nak buat reflow. Sekejap ya. Video tak habis. Alright, saya proceed dengan video ni. So, kalau ikut jadual program, kita tak perlu, kita sambung. Betul lah. So, sekarang pukul 9, kita boleh sambung sampai 1, 10, 1, 12, 10, 9. Okay, betul. Alright, mana tadi saya punya video? Allah Akbar. Okay, cantik. So, ada orang dia buat pertamanya dia ambil apa-apa yang dia bercongkil paste tu dia pergi tampak kat pad tu, tapi benda ni memang takkan susah lah sebab kita nak solder paste ni kalau nak buat reflow proses bukan hand soldering ya, hand soldering memang kita pakai ni je, memang kita pakai lip biasa, tapi ni kalau nak buat reflow soldering, kalau nak buat reflow punya soldering, okay. So tujuan kita nak dekat pad tu je. So ni lah dia panggil stencil. Ni panggil besi stencil. Saya tak tahu dia panggil PCB stencil. So PCB stencil ni kalau kita order saya tak tahu dekat Malaysia saya mestilah ada kan, tapi saya tahu company mana yang buat. Tapi so far saya tahu dekat China, company sama yang saya order board ni, dia ada juga produce PCB stencil yang ni. Dia ada juga produce besi ni. Maksudnya bila kita order board, dia kalau kita add on PCB stencil, dia akan datang sekali dengan PCB stencil ni. So kita tape, lepas tape baru pakai cut ke apa and sapu macam tu. So hasil dia tu jadi macam ni. Jadi solder paste tu dia melekatkan every pad. Tu tujuan solder paste tu. Supaya bila kita nak cair kan, dia akan jadi macam jatuh gitu. Jadi dia ada gambar
Kalau macam siapa-siapa yang macam nak tengok projek tu menarik kan. Great Scott ni nama channel YouTube, nama channel YouTube tu Great Scott. GREATSCOTT. Ni saya memang follow, saya memang subscribe dia dekat YouTube. Dia ni memang saya cakap terus terang dia ni memang bagus. Kalau macam praktikal ke apa, dia memang ada, dia pun ada trick. Dia ada trick macam mana nak solder laju, ada. Terus ada video yang lama-lama dia memang ada. Dia, so kalau siapa-siapa yang macam saya bukan promote dia, tapi saya nak beritahu dia punya content video tu menarik tau. Kadang-kadang dia buat projek dia tu pun menarik. Macam tu lah. Kemudian bila dia dah paste, lepas tu dia letak komponen by komponen macam tu, dia letak yang tu. Lepas dia dah letak ni, kalau nak buat reflow kat rumah lah, kalau siapa nak buat yang tu. Tapi kalau kat kilang selalunya dia memang bagi mesin buat je. So, okay. Kat sini ada argument. Cat ni yang ada argument tu. Saya pernah kata, kadang-kala ada orang kata temperature kena set dekat hot air ataupun hand soldering kena 180 atau 150. Tapi sebenarnya pendapat saya tak pun. Kalau the paling efficient, pendapat saya adalah 300 degree. Itu paling efficient and senang nak solder tu senang nak jatuh. Walau bagaimanapun kena tengok juga berapa ratio yang bersesuaian. Contoh kalau ratio tu banyak plumbum, kalau leaded maksudnya dia punya temperature rendah, senang nak solder. Kalau dia leaded, so far kalau lah lead tu leaded, yang plumbum dia total plumbum, selalunya saya akan pakai 350 barulah dia cair dengan baik dan cepat. Okay, ni okay. Kemudian dia reflow pakai hot air. Dia solder paste tu dia akan cair macam tu. So ni namakan proses reflow. Kemudian dia nak adjust, baru dia adjust pakai solder pen, solder biasa. Yang ni antara ni wave soldering, ni boleh katakan sand, dia reflow tapi dia pakai pasir. Ini saya rasa tak berapa efektif sangat. Paling the best yang reflow yang kedua, iaitu dia pakai plate. Dia ni mesin ni, plate ni. So dia letak ni, kemudian dia masuk oven juga. Dia macam oven lah. Tapi basically kena beli mesin. Tapi tersadar mesin saya ni tak terlampau mahal. Boleh dapat bawah 500 saya. Boleh, memang ada mesin ni. So dia akan cair, tapi depends on brand jugalah. Kadang-kala mesin yang biasa-biasa normal macam ni, dia punya tahap nak cair solder paste tu tak berapa berkesan sangat. Dia kadang-kala kalau nak yang paling Astagfirullahaladzim, nak yang paling efektif, pendapat saya nak buat reflow pakai je hot air pun dah mendapati lah. Alright, so ni sekadar perkongsian untuk reflow proses. Ada sebarang soalan? Tiada ya? Alright. Yang Sam tadi tu, saya rasa dia sama kot, dia cuma panaskan pasir tu je kan? Ya betul, dia panaskan pasir tu. Tapi ramai, saya tak tunjuk sebab saya punya pendapat and banyak review tak disarankan. Sebab dia tak cair habis pun. Dia tak cair sebab nanti pasir tu pun dia perlukan pasir yang halus. Halus, dia ada spesifik pasir dia. Bukan pasir yang macam biasa tu. Bukan. Dia memang ada spesifik pasir dia. Alright. Okay, satu yang nak tanya. Yang solder paste tu, kalau dia guna picah gari, boleh ke? Picah jari, yang mana ya? Picah gari yang solder paste. Ya. Picah gari yang macam orang cucuk vaksin je. Oh. Kalau kita
guna picagari boleh ke? Sebab saya rasa macam pernah nampak tapi saya tak tahu. tak. Memang ramai pakai picagari. Oh ya ke? Memang betul Ya. lah kiranya ada guna picagari untuk solder paste. Memang betul. Tapi kalau nak pakai stencil, nak pakai yang besi stencil tu kan? So Ya. besi stencil tu memang ramai orang pakai yang macam calik yang macam dia akan beli package macam ni je. Sebab dia orang lagi suka calik banyak and then dia orang ambil cut, dia orang sapu yang tu. Oh. Kalau yang picagari tu dia ambil satu point dia tak sikit lambat lah kan. Tapi dia boleh maksudnya masih berhasil tapi proses nak kita buat tu lambat sedikit lah kan. Yalah, secara manual kalau kita buat sendiri tu memang biasanya mungkinlah tak ada stencil kan? Betul. Sebab stencil tu kalau nak upah company buat pun kena bayar lagi. Macam biasalah. Kalau lagi canggih, lagi cepat proses tu, lagi mahal lagi keluarkan duit kan. Okey tu. Okey, tak apa macam tu. Tapi dia is a good kalau kita tahu semua proses. Kalau kita nak cuba experience proses tu lagi baguslah. Ada orang dia pakai oven, macam ni dia beli oven kan. Dia oven ni maksudnya bawah ada pemanasan, atas pun ada pemanasan. So ada orang dia nak reduce cost, dia pakai Ashika. So dia letak box tu kat Ashika, kemudian dia hot air. Pun di kategori reflow soldering juga. Oh, buat macam tu. Guna air fryer. Pakai Ashika baju. Okey. Air fryer. Air fryer pun bijak juga kan. Tapi saya tak pernah tahu lagi lah. Tapi kalau saya pun pernah buat pakai air fryer, kreatif orang tu. Terima kasih. Kalau kita nak order, kita nak type apa? Face holder tu? Nak cari kat YouTube Kat YouTube ke nak order? Apa? Macam mana? Nak order, nak beli. Nak beli, saya boleh cari apa yang solder paste tu ataupun yang mesin tu. Bukan solder paste. Solder paste tu, boleh cakap solder paste je. Ataupun kalau kadang-kadang kalau kita type kat Shopee ke apa-apa yang kat Malaysia, solder paste kita keluar solder paste yang ni. So letak je SMD solder paste. Memang selalunya akan keluar yang tepat lah kalau kita Shopee solder paste. Kita keluar ke apa? Yep ni. Kalau saya pernah cari yang bukan. Yang ni. Ni pun bagi ada SMD solder paste. Ya, SMD solder paste. Yang ni pun yang ni yang ada yang sekali dengan picagari tu. Okey. Sebab rasanya ramai cikgu berminat ni. Nak cuba kita nak cuba nak ajar pada pelajar tu. Jadi nak beli pun salah satu daripada topik kita kan. Faham? Okay, thank you. Okay, beres. So saya bagi saya masa sikit, saya nak set up kamera saya dekat sini. Boleh share company from China yang PCB tu. Boleh. All PCB. Saya cakap terang kat sini. All PCB. Tapi Encik Muklis, kalau siapa yang kenal Encik Muklis, iaitu expert saya PCB Way. Pun dua-dua tu antara company yang famous dan murah. PCB Way. Ni yang pertama ialah PCB Way. Yang kedua ialah All PCB. Alright. Tapi bayar dia macam saya bayar pakai kad saya je. So kalau pakai kad bank, make sure kad bank tu boleh pakai ada visa yang boleh. Selalunya kan dia minta credit card, tapi sebenarnya sekarang asalkan ada visa boleh, visa card. So macam ni antara company yang saya tak pernah order by company ni lagi. Tapi kalau nak ni dia ada SMT stencil ni nampak. Kat sini ada SMT stencil. Kat sini lah nak order SMT stencil tu. Kalau cara nak buat SMT stencil tu kalau nak ajar benda tu dah kena lain lah. Tapi kalau berminat nanti insyaAllah saya akan tunjuk sedikit macam mana SMT stencil terhasil ataupun nak design. Kalau dia design sebenarnya dia based on PCB juga, sama je. So ni ialah all PCB. Ini favorite saya.
So saya memang banyak order daripada sini, dah berpuluh bot dah saya order daripada company ni. Tapi itulah, kalau company lokal tak ada. Itulah yang saya pernah pesan semalam, saya tahu satu company dekat Kanga. Tapi dia tak order by pieces tau. Dia order by plate. Plate tu memang besar. So kalau lah kita punya design PCB tu kecil, memang kena order by satu plate. Kenapa tu? Okay, so kalau nak order PCB alright, so kalau nak order PCB tu dia memang akan order by the holy plate besar tu. So bila dah sampai the holy plate besar tu, barulah dia boleh print. Selalunya kalau kita nak order, kita memang order by plate yang besar tu. Bila order plate yang besar tu memang harga satu plate tu saya rasa 400 ke 500 ringgit. Baru dia boleh fabricate PCB tu. Tapi saya tak ingat nama company. Nanti saya minta dekat tapi setahu saya company tu base dia dekat Kanga. Alright. So disadvantage kalau tanya pendapat saya, advantage order daripada company luar negara ni, iaitu China, dia proses dia fabricate ni laju, selalunya nak dia post pun laju. Tak sampai 2 minggu ataupun kadang-kadang maksimum pun saya ingat saya bila saya order kat Malaysia tu, dalam masa 10 hari dah sampai dah bot tu. Tapi dia punya disadvantages ialah shipping fee tu mahal. Sebab ialah yang pertama dia pakai DHL. DHL memang mahal, cost fee DHL memang mahal. Kedua, dia daripada luar negara lah, dia international courier, memang mahal. Kalau local punya supplier nak produce PCB tu mahal. Tapi nak shipping tu berdasar company tu punya speed. Kalau laju, lajulah. Kalau tak laju, tak lajulah. So, tapi once dia dah siap dia punya PCB tu, selalunya 3 hari dah sampai lah. Tapi sama je sebab maksudnya dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kekurangan. So kekurangan yang dekat lokal ialah tak boleh order sikit-sikit. Nak order memang order sekali banyak. Kalau kita salah design, dah nak betulkan semua bot tu. Tak boleh macam tu. That's why lah wujudnya CNC milling kat Malaysia. That's why kat Malaysia banyak sangat CNC milling. CNC milling yang macam Cikgu Suhaimi cakap tu, Cikgu Suhaimi pernah beli, betul tak Cikgu? So CNC milling tu bagi saya sangat bagus. Kalau setiap college ada, macam kat Malaysia memang dah ada. Memang bagus kalau kita nak buat prototyping. Kita nak tengok betul ke kita punya design ni. Kita punya design circuit kita ni betul ke? Ataupun kita punya routine ni betul ke? Kita design, kita try masuk CNC milling, kemudian kita try solder, dah dapat semua, okay, test functionality, benda working, cantik semua. Lepas tu tengok pula bila kadang-kadang kali dia function. Tapi bila kita tengok PCB, alamak, push button tak boleh macam ni, push button kena letak sini, kadang-kadang LED kena letak sini. Lepas tu kita ubah balik design kita. Lepas tu kita produce balik pakai CNC milling. Bila dah habis, okay, rasanya boleh dah PCB ni, boleh dah nak produce banyak-banyak untuk buat latihan dan sebagainya. Barulah kita order dekat local company tu. Itu kalau kita nak order daripada local company. Tapi kalau lah contoh kita tak ada mesin apa, tapi kita boleh habiskan duit sedikit untuk shipping fee. Ya, order je Cina 5 bot, 5 pieces. Bot ni 5 keping je kita order, 5 papan. Habis duit sikit tapi kita tahu okay benda ni rosak, betul. The next time baru kita order banyak-banyak. Kalau order banyak-banyak pun shipping fee ni selalunya lari tak. Saya pernah order 5 keping je,
5 keping tu harga dia $8. $8 US dollar. Tapi shipping fee dia tu kadang 40, bukan 40. Kadang $30, $30 US dollar. Lepas tu bila saya order banyak-banyak, shipping fee sama je. Shipping fee bukan sama. Dia punya beza sikit-sikit je. Saya pernah order 20, bukan 20. Saya pernah order 100 baht. 100 baht, dia punya shipping fee dia yang kurang 40, bukan 40, 30 lebih tu lah, 30 US dollar. Dia punya harga baht tu 26 US dollar. Maksudnya shipping fee tu yang mahal bagi saya. Alright. Ada sebarang all PCB betul. Local mahal sangat. Betul. Siapa-siapa yang pernah ada pengalaman nak produce board dengan lokal kat Malaysia, terus terang memang mahal. Sebab diorang tak kalau even though kita nak 5 keping juga, kita campak, bukan paksa, kita cakap saya nak 5 keping juga, tapi dia akan bagi harga by plate besar. So dia akan bagi kita pieces 5 keping, tapi harga 5 keping tu ialah harga plate besar. Sebab mesin yang ada tu ialah diorang buy plate besar. Macam tu. Alright. Sekejap ya. Saya nak set up kamera untuk buat demonstrasi. Alright. AV cam. Alright. Siapa-siapa cikgu-cikgu yang ada soalan boleh tanya je. Alright. Alright. Kita dah sini. Allah Akbar. Mati lagi benda ni. Alright. Tak jelas ni. Dia kena dekat lagi ke? Macam-macam. Oh, sekejap, saya kena tekan ni kot. Dia tak fokus. Okay. Bila saya ada benda kena fokus dulu, baru dia fokus saya rasa. Memang agak challenging je kalau cikgu-cikgu nak buat demo kat murid-murid. Mesti murid-murid banyak tertanya, ni macam mana ni, macam mana? Saya kalau jadi pening tak kalau PDPR ni. Alright, so okay. Bila dia ada fokus, benda kena fokus baru dia boleh fokus. Ataupun saya boleh ambil kertas putih. Sama je. Alright.
Untuk demo ni tak ada rakaman ke untuk tuan pelajar? Boleh saya buat rakaman nanti. Tapi rakaman tu ada spesifik method yang cikgu nak tak? Sebab kalau saya buat cara saya, nanti tak ikut cikgu punya chart ataupun gambar rajah yang ataupun bukan macam atau cara proses yang cikgu nak ajar kan. So kalau ada SOP yang cikgu ada spesifik SOP, boleh saya buat. Saya boleh bagi record video and then saya share kat group WhatsApp pun boleh, tidak masalah. Yalah, saya rasa bila saya angkat tangan, Saya rasa sebab lampu tu. oh, iya ke? Sekian jauh lah sikit. Bila saya letak tangan boleh fokus. Kalau tak tangan dia tak fokus pun. Pelik lah. Tak apalah. Saya kalau tak nampak benda tu minta beritahu, saya akan buat banyak kali. So untuk pada sesi pagi ni, demonstrasi pagi ni, cikgu-cikgu saya sarankan cikgu-cikgu tengok terlebih dahulu. Kemudian untuk praktis, kita akan praktis ada masanya insyaAllah. Oh, alright. Okay, maaf ya. New application. Alright. Dan untuk pengetahuan Mira juga ya, Mira dan semua cikgu, kemungkinan besar esok saya masuk lebih lewat, kemungkinan sebab esok saya ada interview kerja. Saya baru dapat email pagi tadi. So lepas balik pada interview kerja tu baru saya akan set up barang sikit, sebab saya rasa interview kerja saya tu habis pukul 12 yang tu. Tempat interview tu daripada rumah saya setengah jam. So background blur, betul-betul. Yeah. Baru jelas. Ya Allah. Ni kan jelas kan? Cantik. Okay, saya sambung di sebelah. So, saya memohon maaf terhadap kelewatan saya pada hari esok, sebab interview saya habis dalam kurang pukul 12 begitu. So, sampai rumah mungkin 12.30. So, 12.30 waktu 12.30 dekat Malaysia 8.30. So, boleh tak kita start lewat 15 minit atau lewat setengah jam? Boleh ke? Boleh je, Boleh ya? Terima kasih. Sebab interview dia begitu pagi tadi. Dia sepatutnya interview dia hari Jumaat. Tapi sebabkan hari Jumaat saya ada graduation. Boleh. Ya. Yalah, doakan saya. Jawatan interview tu ialah PCB quality check. So saya berdoa saya dapatlah kerja tu. Sebab kerja tu saya minat PCB checker. New Zealand. Tak balik lagi lepas tu. Tapi saya punya aim saya nak kena balik juga sebab saya jujur lah saya kena balik juga Malaysia sebab kedua-dua keluarga saya basically memang saya akan kahwin lah tahun depan. So memang kena balik lah saya rasa. So tak nak takut keluarga mentua mengamuk, so saya kena balik lah saya rasa. Alright. So untuk yang pertamanya saya akan terang macam mana nak guna nak terang banyak semua tak ada semua. Yang 1, 2, 3, 4, 5 common ni je. So saya tak tahu, yang ni memang paling common. 5 ni paling common. Jadi untuk
PCB sebabkan saya tak ada board yang tuan-tuan dan puan-puan ada. So saya akan terangkan macam mana nak solder beberapa komponen yang hampir sama dengan tuan-tuan dan puan-puan ada. Yang pertamanya ialah chip IC. Chip IC saya ke dalam board saya ada kod yang ni. Kalau kita tengok yang ni dengan yang ni, saya tak buat numbering. Kalau buat numbering, okey, kat sini boleh nampak jelas. Board yang satu lagi. Alright. So yang kalau kita tengok pack yang besar sikit ni, betul ada yang komponen yang dah solder kat sini. Kat sini kita boleh tengok yang ni chip komponen ni, dua-dua ni. Dua-dua ni chip komponen. So yang ni 0805, yang ni 0603. Tapi saya akan buat demonstrasi 0805 sebab dia besar dan kita senang nak tengok macam mana proses tersebut berlaku. Tak nampak apa-apa. Saya kena dekat lagi kot. Kemudian lighting. Lighting saya macam ni, okey. Okey, kalau macam ni nampak ke? Jelas ke? Lagi jelas ke lagi? Jelas. Jelas. Pinkan nama use tu. Betul. Saya tak share screen So minta bila ada saya punya nama tu, minta pinkan saya punya pinkan saya. Memang Google Meet memang macam tu. Saya ingat saya. Kalau dulu saya biasa pakai Microsoft Teams. So kalau Microsoft Teams, once ada macam host tu je yang akan screen besar. Yang lain semua bawah je. So Google Meet sini macam memang kena pin. So kalau cikgu-cikgu yang baru nak pin, saya ulang balik semula So saya akan demo beberapa komponen yang sama dengan komponen cikgu-cikgu ada. So komponen yang pertamanya ialah chip resistor. So chip resistor ataupun chip capacitor. So dekat design saya ni buat saya design. Memang untuk buat saya punya projek. Kemudian projek yang saya akan demo yang pertama ialah ni. Kalau kita tengok sini, pack kat sini, Allah tak nampak pula. Pack yang kat sini nampak sikit okey sini. Pack yang kat sini kecil lagi daripada pack yang kat sini kan. So yang ni size 0805. Yang ni ialah 0603. Dia punya size chip component tu. So saya akan demonstrasi yang 0805 sebab dia lebih besar dan senang kita nak buat senang nak tengok dia punya acceptable ataupun senang kita tengok dia punya standard macam mana nak solder pakai hand soldering. Saya ulang semula demo yang saya boleh buat ialah hand soldering sebab saya tak ada pun proses nak buat reflow soldering. Wave soldering lagilah. Wave soldering memang tak boleh buat dalam homemade sebab wave soldering ni memang kena molten tu memang kena cair habis. So memang kena pakai electric 3 phase baru boleh cair sebab dia tak dalam basin tau. Dia punya wave soldering tu. Okey, naik selengan tadi. Dan komponen yang kedua ialah kapasitor. Kapasitor polarity yang ni Yang ni. So ni adalah yang komponen kedua saya akan demonstrasi. Komponen yang ketiga ialah switch. Tuan-tuan ada switch SMD juga kan? Kalau switch SMD tu sebenarnya kaki dia tu ialah kaki galwing. Tapi dia punya kaki galwing tu besar. Saya ambil satu contoh lagi. Susah pula nak keluarkan dari plastik ni. Alright. Alright. Apa nampak dia macam ni?
Okay, saya kena macam ni sikit. Baru nampak je lah. Oh, yang ni jelas habis ni. Okay. So, mana switch saya? Tengok, nampak kat sini ada galwing. Dia memang ada galwing kat sini. Oh. Nampak tak kaki dia? Kaki dia macam bentuk galwing. Ambil kertas sikit. Supaya cikgu boleh nampak. Okay. Sebab dia hitam. Alright. Dia memang SMD tapi bentuk kaki dia tu bentuk galwing. So that's why inilah komponen ketiga saya akan buat demonstrasi. Jelas ya? Semua? Okay, alright. Next ialah SOIC. Dekat board saya tak ada SOIC yang saya tak ada SOIC. Sebab yang cikgu-cikgu ada, cikgu-cikgu ada SOIC tapi saya tak ada SOIC. Saya ada TSSOP. Bukan, saya ada TSOP. Bukan TSSOP. Kalau TSSOP, dia punya body tu kecil lagi. Macam ni. Macam ni TSSOP. Tapi sebab so dekat board yang komponen kosong saya ni, yang ni ialah TSOP. Dia thin small outline package. Dia tebal sikit. Tapi dia punya pin to pin, dia punya pin to pin ni kecil lagi daripada SOIC. So SOIC yang small outline integrated circuit yang tuan-tuan dan puan-puan ada tu. Alright. Dan yang terakhir, saya demo komponen yang tak ada. Tapi saya tahu ramai yang curious macam mana nak solder castellated termination. Komponen ni castellated termination. So ini ialah IC ESP32 dan dia memang sedikit mahal tapi tak apa. Saya bedal je. Kod ada rezeki lain, saya dah banyak duit saya beli lagi. So nak buka pun nangis tu. Okay, alright. So ni ialah castellated termination. So dia punya pin hujung dia tu memang ada curve tu. So ini pun saya akan demo sebab saya ada komponen tu dan saya pun ada pad yang saya boleh solder. So saya bolehlah tunjuk demo macam mana saya solder castellated termination. Alright. So far ada soalan? Tiada ya? Change layout, pilih spotlight lagi besar. Alright. Okay. So secara tidak langsung saya akan perkenalkan step by step macam mana kita standard untuk guna rework station. So saya tahu semua cikgu tahu proses ni. Saya ulang saja. So the first step selalu saya pakai ialah of course kita kena set up kita punya workbench. Of course kita kena set up workbench kita. So workbench yang ni bukan ESD mat je, yang ni ialah mousepad. So jangan sebabkan saya tak ada ESD mat, sehabis baiknya kena ada ESD mat. Saya nampak ada castellated sama macam LED yang betul tuan Yunus. Sama castellated dia punya pin, castellated termination dekat LED tu sama, memang sama. Alright. Okay, SD mat. Saya nampak dalam grup ada post, ada gambar-gambar yang ada ESD mat, memang bagus. Kemudian saya sarankan kalau untuk rework station saya ni setengah bersepah, tapi tak boleh saya tunjuk je. Saya boleh tunjuk ini. Kalau untuk rework station, kita ada SOP yang tepat, iaitu kalau nak letak apa-apa sebarang laptop ke apa. Hello? Alright. So kalau kita nak letak sebarang laptop atau apa-apa yang menarik terhadap macam kita nak buat refer tapi refer kita laptop, kalau size meja tu sebenarnya kalau ikut standard
dia mestilah kalau kita punya body ni, kita cuba paling rapat dengan meja dan kita punya tangan ni boleh approach tak macam ni. Maksudnya laptop tu mestilah letak lebih daripada depa kita. Mestilah letak lebih daripada, saya ambil lagi kamera ni supaya tunjuk. Alright. Kalau kita letak macam ni, tangan kita ni mestilah Allah Akbar. Alright. So, tangan kita ni, dia punya laptop tu atau barang-barang untuk dokumen yang kita letak tu sehabis baik kena lebih daripada tu. Macam saya sekarang tak boleh lah. Macam saya ni tak kira ikut standard, dia tak selesa untuk buat rework soldering ataupun nak buat apa-apa soldering method. Itu ini yang saya sebut ni yang macam more kepada keselesaan ya, more kepada keselesaan. So kalau sesiapa yang kidal, macam sesiapa yang kidal, make sure rework station dia tu, ada orang nak tanya soalan ke? Oh tak ya? Comel je. Right. So sesiapa yang tangan di kidal, make sure rework station ataupun rework soldering dia tu mesti berada di belah kiri. Jangan macam saya tangan kanan. Bila saya tangan kanan, saya letak rework station belah kanan lah, obviously. Dan make sure semua peralatan kemas, macam saya tengah bersepah tu kan. Alright. Dan sebagainya. So benda pertama kita kena buat adalah tinning process. Tinning process. Buat 1, 2. 1 ni bukan. Yang ni chisel. Ni. Alright. So dekat saya ni saya dah ada mini wave punya soldering, mini wave punya tip. So saya letak tepi dulu. Saya nak buat yang pertama ni ialah kita go kepada ball pointy. Saya panggil dia ball pointy lah. Nama dia tu conical. Alright. So untuk conical ni, saya takut conical saya ni ada problem. Silap saya, salah satu pin saya ni dia ada tak boleh panas. Alright. So saya onkan saya punya PCB. Ketika dah on, make sure jangan pegang besi ni lah. So on besi, saya selesa dengan 350 dan saya set kepada 350. Kemudian kalau sesiapa yang biasa pakai dengan sponge, make sure letak air supaya saya atau basahkan, contoh basahkan supaya dia ada lembab lah. So bagi saya masa sedikit, saya nak basahkan sponge dah. I swear. Right. So kita boleh tahu kalau macam saya ada indikator. Saya dah ada indikator, benda tu dah panas sehingga 350 degree Celsius. Macam ni ya. Macam saya dah tahu dia akan berkelip selama 3 second. So dia setiap solder iron tu dia ada spesifik berapa dia macam ada indikator yang spesifik lah kalau benda tu dah panas ke ataupun tidak panas ke dan sebagainya. Alright, so kita mulakan dengan conical ataupun B series tip. So proses yang pertamanya mestilah tinning proses tersebut. Kita mestilah tinning proses. So kalau tinning proses saya suka saya bersihkan dulu sebab sebelum saya solder saya dah ada tinning dah kat situ. Saya dah ada tinning. Bila saya dah ada tinning, maksudnya ada timah kat tepi tu, kita kena bersihkan dulu lah. Lepas kita bersihkan dulu, kemudian dah nampak kosong.
dah memang betul-betul kosong, tak ada timah. Macam kat sini kalau macam mata kasar saya, ada lagi timah, sepian-sepian timah dekat tip tu. Boleh saya bersih lagi. Kalau tak boleh juga, kadang-kadang kita mata kasar kat sini tak boleh nampak ya. Tapi kalau bayar mata kasar, dia ada lagi timah-timah yang kecil-kecil tu dekat area ni. So ambil sponge basah dan baru dah dihilang. Kemudian ambil kita punya solder lid. Kita ambil solder lid. Kemudian yang ni nama proses tinning. Alright, ini proses tinning. Maksudnya kita letak sikit timah untuk dapat strong bond. Untuk dapat strong bond besi tu terhadap dengan oxidation, supaya dia oxidation proses supaya tip tu dia tak ada oxidize, dia boleh flow heat, dia boleh flow pemanasan kepada pad dengan baik. So lepas tinning proses, barulah kita buat cleaning proses semula. So cleaning proses macam tadi lah, saya biasa buat cleaning proses, saya pakai steel sponge dulu, kemudian saya pakai wet sponge. Kalau saya tengok macam dah okey, barulah saya proceed untuk soldering. Tapi kalau kita nak letak, contohlah kalau bukan pertandingan, kalau kita sekadar nak buat tu sebagai hobi ataupun proses yang sebaiknya, even kita nak letak pun disarankan buat tinning, tip tinning supaya tidak ada oxidation. Tak ada, supaya dia punya tip hujung tu tak ada oxidation. So biarkan dia je tinning kat sini. Biar je timah tu melekat kat situ. Supaya dia tak oksiden, supaya tip tu tak rosak ataupun tidak berkarat. So itu untuk conical component. So saya buat contoh untuk conical component SMD 0805 terlebih dahulu. Alright. So kalau saya suka pakai tweezer yang saya cakap tu lah. Saya suka pakai tweezer yang straight tapi dia ada pemegang. Ini favorite saya. Dan kalau macam fanatic macam saya ni, fanatic PCB teruk, memang saya sanggup beli tweezer yang mahal, yang harga dia 320 untuk satu set. Ada je yang harga yang lebih mahal, dia ada yang 6 set. Dia ada yang 6 set punya pin. Yang ni Duratul. Nama company adalah Duratul lah. Duratul. So so far bagi saya ni paling saya seronok saya pegang tweezer. Ada orang kata pegang tweezer pun. Tapi sebagai peminat tegar macam saya, dia memang rasa beza. Dia macam smooth je nak pegang SMD tu. Macam tu lah korang. Alright. Next. Bila saya dah pilih saya punya tweezer. So kalau kita tangan kanan. Kalau kita tangan kanan, ni tangan kanan saya. Mungkin dekat screen nampak ni kiri Betul lah sebab dia reverse Alright, saya mungkin saya boleh adjust kat sini. Cuba reverse ni. 6. So kalau kita boleh baca kan ASP tadi tu. Okay, ngam, ni betul. Alright, so ni tangan kanan saya. Ni tangan kiri saya. Kalau saya tangan kanan, saya seorang tangan kanan, selalunya solder iron tu memang saya akan pegang tangan kanan. Tweezer tu di sebaliknya. Kalau orang tu tangan kiri, Yus. Ya? Kami nampak terbalik, Yus. Oh ya? Yang tadi rasa okey. Yang tadi tu dah betul lah. Yang ni Yus keliru nampak dia terbalik. Kami nampak betul. Oh ya ke? Okey. Saya tukar balik. Boleh tukar pula. Okey, sekejap Tak maaf ya. Sebab saya nampak kat sini, dia tak terbalik. Allah Akbar, cancel. Okay. Oh, so yang ni boleh kalau kat sini boleh baca lah. Boleh baca. Oh. Sebab kami Saya akan nampak view yang betul. Oh, saya dekat saya dia nampak terbalik kat sini. Ya, dekat you, kamera you akan nampak terbalik, tapi dekat kita orang view yang betul.
Oh, Dah betul. menariknya. Okey. Alright. So ni tangan kanan saya, ni tweezer. Kalau orang tangan kidal, make sure dia terbalik lah. Yang ni tangan kiri and then tweezer tangan kanan. Dia kalau proses dia tak ada salah satu. Kalau pakai hand soldering mesti dua-dua kena efektif. Kena dua-dua kena berfungsi. Baru boleh solder pakai hand soldering untuk SMD punya komponen. Alright. So kalau tips saya ataupun trik ni dijumpai oleh, secara jujur ialah trik ni dijumpai oleh Fauzan. Bukan Fauzan, Encik Muklis dan Fauzan. So trik dia ialah ramai, saya rasa dah ramai orang tahu, ialah dia lekat seletif kat sini supaya nak letak komponen. Nak letak komponen tu dekat tu supaya komponen tak jatuh. Lepas tu sekarang dah ramai lah orang ni. Ramai orang tahu dah trik ni. Even though saya buat kat sini pun dia orang macam, oh this is a good idea dia macam tu. Tapi ya, bagus lah kan kalau kita berkongsi idea. Alright. So tujuan saya bila kita nak letak komponen tu tak, sebab komponen tu kecil, so dia bila melekat kat sini tak adalah dia melayang mana-mana. Alright, contohnya macam ni besar, ni tak apalah besar. Tapi kalau kita tolak tak ada lari kan. Dia kalau tolak kuat barulah dia ni. Kalau kita macam tiup ke apa ke, dia tak ada nak terbang mana. Alright. So kita ada 5 tip. So saya akan keluarkan 5 chip komponen. Alright. So kita keluar 5 chip komponen. So kalau nak keluar ni, kalau kita buka plastik ni make sure hati-hati lah. Kalau kadang-kadang dia boleh terpelanting juga sebenarnya. Alright. So kita nampak jelas lagi, nampak macam ni jelas. Alright. Okay, mungkin kat sini lebih jelas. Okay. Alright. So the next is kita approach. Kalau macam saya ni, saya punya komponen sekarang ni ialah kapasitor. Kalau resistor, make sure marking tu sama dengan label. Sama dengan label ni. Kalau kita ada label kat sini, label ni baca macam ni kan. Kalau baca macam ni, maksudnya marking tu mestilah sama label. Sama label dengan komponen tersebut. Kalau tak sama label, dia boleh kategori bawah wrong orientation. Salah orientation apa dalam Melayu? Orientation apa Melayu? Orientation. Putaran. Putaran. So dia berlainan dengan putaran. So maksud kalau benda tu ke atas, dalam kategori kalau inspection benda tu berfungsi. Tapi dalam standard dia tidak bagus untuk kalau kita nampak terbalik, kita kedua kamera ke. Oh. Maksudnya Cikgu Ella nampak terbalik ke? Tak, okey dah. Tadi dia yang terbalik. Okey, ngam. So, use tukar kamera dia kan, pusingkan kamera kan supaya dia tak terbalik kan? Saya tak tahu, saya pakai kamera phone. Tapi saya join pakai, maksud saya linkkan laptop dengan phone. Sebab saya punya screen nampak terbalik. Yalah, use nampak terbalik, kita nampak okey. Normally dia memang macam tu. Oh, okey. Mantap. Orientation tu bukan kedudukan ke? Kedudukan, betul. Pening Teruklah saya ni, Allah Akbar. Markah bonus. Markah bonus. Okey, saya bagi markah bonus untuk semua orang. Alright, kalau dalam work skill pun ada jugalah kedudukan.
So maksudnya kalau lah ada marking and ada label kat sini. Kan? Ada label. So mestilah ikut kedudukan label tu. Kalau label tu baca macam ni, kena letak sini. Kalau marking tu terbalik, maka dia boleh dikatakan wrong orientation ataupun salah kedudukan. So cara solder dia cara solder Tapi Lita still bekerja kan? Itu salah, tak kerja. macam mana? Kalau kita wrong orientation tu, dari segi Lita masih permukaan, berfungsi. kita berfungsi kan? Okay, sekarang sudah jam 9.50. So kita boleh take 10 minutes. Jam 10.03 minit saya akan bermula semula. Okey ke semua? Okey, boleh. Alright. Yes, nak tanya Ya. kita. Ya boleh. Nak tanya. Listen. Ting. Okey, Firdaus yang ni lah minta sebab semalam ada yang jawab apa tu yang tutorial tu. Aha. Ada yang dia dah tersubmit tapi dia tak habis jawab sebenarnya. Boleh pergi balik tak? Reset. Okay, minta Cik Abah, Cik Mira. Hello Cik Mira, calling from Cik Mira. Kalau macam tu boleh tolong uruskan? Boleh ya. Okey, minta sesiapa yang tersalah hantar tu minta bagi tahu Cik Abah, PM Cik Abah, dan Cik Abah akan delete respon tu. Kemudian boleh buat balik semula. Betul kan Cik Abah? Okey, beres. Cantik, menarik dan tertarik. Kau memang the bomb. Okey, terima kasih. Alright. Okey, ada beberapa soalan? Sekarang pukul 12, 11, 10, 9. Betul lah, 9. So 9.50 kan sekarang. Tak sedar, saya pun tak sedar jam pukul apa sekarang. So basically saya akan buat demo ke 5 tip ni lah. Macam mana nak solder pakai ni, macam mana nak solder pakai ni dan sebagainya. Jika saya ada soalan boleh kemukakan, insyaAllah saya boleh jawab insyaAllah. Saya tutup kamera kejap je, tapi nak tanya soalan tanya je insyaAllah.